Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan acara majlis, marilah sama-sama kita melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi justeru dengan inayah dan kurnianya dapat kami menyampaikan ceramah kami pada hari yang penuh barakah ini. Selawat dan salam tidak lepas. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Hadirin serta para pelajar yang dimuliakan. Ilmu itu dapat memberi kefahaman kepada kita tentang kepentingan menuntut ilmu sebagaimana contoh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan melalui perkataan pertama yang turun bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Selain itu, dalam surah Al-Mujlah ayat ke-11 menjelaskan kedudukan orang yang belajar. Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan darjat orang yang berilmu. Tanpa ilmu, seseorang akan buta terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Oleh itu, para pelajar yang dimuliakan, jangan jemu belajar setinggi mungkin. Jadi, pada hari ini, saya Nur Syazwinda Atasha binti Muhammad Azli serta rakan saya, Sharifah Nur Adila binti Syekh Yaakob akan menyampaikan ceramah kami yang bertajuk Penghayatan Agama sebagai Asas Pembangunan kepada para pelajar. Pelajar-pelajar yang dikasihi, penghayatan agama ataupun Al-Tadayun ini kebiasaannya dirujuk sebagai pelaksanaan dan pengamalan agama oleh seseorang Muslim itu di dalam kehidupannya. Sama ada melibatkan lingkungan pengaruhnya secara perseorangan seperti akidah, ibadah dan akhlak atau melangkau keluar hingga ke ruang kecaknaannya. Islam ini harus dihayati seutuh-utuhnya dengan pelaksanaan amali agar ianya dapat memberi impak yang besar kepada pembangunan manusiawi, khususnya generasi para pelajar dalam konteks membangunkan mereka ini secara holistik dengan menggabungkan pengetahuan, kemahiran dan aspek kerohanian. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang saya kasihi, penghayatan ini berasal daripada perkataan hayat iaitu perkataan Arab yang bermakna kehidupan ataupun hidup. Manakala kata kerja menghayati itu memberi maksud mengalami dan merasai dalam batin atau meresap ke dalam jiwa. Penghayatan bererti perihal menghayati, perihal mengalami dan merasai di dalam batin. Yang menurut Syekh Uthman Syekh Salim pada tahun 2022. Perkataan agama pula berasal dari perkataan Sanskrit iaitu gabungan A menjadi tidak dan gama bermakna kacau. Menjadikan agama itu sendiri memberi maksud peraturan atau tidak kacau. Sesuai dengan itu, orang yang beragama ini dikaitkan sebagai manusia yang memiliki ketenangan zahir dan batin. Bersesuaian dengan maksud dari segi bahasa yang berakar kata kepada hayat seseorang untuk menghayati agama akan menjadikan agama itu hidup dalam diri dan luarannya. Ini kerana sesuatu itu akan dianggap hidup berdasarkan kewujudan roh dan tenaganya. Jadi tanpa roh dan tenaga, segala pergerakan pun akan terhenti dan sesuatu itu akan menjadi kaku, beku dan mati. Ini selari dengan pandangan bahawa agama ini merupakan intipati kepada fikiran dan pengetahuan yang akan berperanan sebagai pemangkin kepada segala gerak dan tingkah laku yang suci. Oleh yang demikian, orang itu boleh dianggap menghayati agama jika segala tindakan dan cara hidupnya ini dipengaruhi penghayatannya terhadap agama. Konteks Muslim,
Al-Qaradawi ada menggambarkan mengenai konsep penghayatan agama sebagai menghayati agama dalam segenap aspek kehidupan dengan penuh kebulatan, iaitu menyeluruh dengan berdasarkan pengertian menghayati akidah sebagai pegangan hidup, ibadah sebagai amalan hidup, syariah sebagai peraturan dan pertimbangan hidup, serta akhlak mulia sebagai etika hidup, termasuk menjauhi perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan lain yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, Said Qutb berpandangan bahawa seluruh kehidupan manusia mesti bersumber kepada agama yang mengandungi sistem hidup yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang dapat direalisasikan dalam semua aspek kehidupan. Penghayatan sistem ini akan memandu kepada hala tuju yang benar dan tepat bagi pencapaian matlamat sebenar kewujudan manusia di dunia ini dengan mengambil kira segala elemen dalam diri setiap manusia, iaitu jasmani, rohani, intelektual dan emosi. Hadirin yang dimuliakan, konsep penghayatan agama yang mencukupi dimensi akidah, ibadah dan akhlak mempunyai kaitan rapat dengan aspek dalaman atau kerohanian. Ini adalah kerana kesempurnaan penghayatan dimensi-dimensi ini yang disebutkan memberi kesan kepada kerohanian seseorang. Selain itu, Muhammad Uthman Al-Muhammadi melihat konsep penghayatan agama dari dua dimensi, iaitu dari dimensi zahir dan dimensi batin. Berdasarkan pandangan ini, aspek kerohanian yang merupakan dimensi batin adalah sebahagian dari agama. Perkaitan antara agama dan unsur dalaman manusia jelas dalam pandangan Al-Qaradawi yang menyebut bahawa agama atau al-din merupakan sesuatu yang dirasai oleh manusia sebagai keperluan atau desakan dalaman melalui seruan batin yang semula jadi untuk mengakui bahawa mereka dan alam di sekeliling mereka mempunyai Tuhan yang Maha Agung. Ia merupakan suatu perasaan sejati dalam lubuk hati mereka yang mana hati mereka menghala kepadanya dengan penuh penghormatan, harapan, takut dan berserah serta memohon pertolongan daripadanya. Oleh yang demikian, sesiapa yang memenuhi seruan batinnya untuk hidup beragama, jiwa dan batinnya akan memperolehi ketenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا تَبْدِيلًا لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maksudnya, maka hadaplah dirimu, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, ke arah al-din yang lurus, jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu, iaitu janganlah mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah al-din yang betul dan lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jika kita lihat dari sudut psikologi, kejadian manusia yang meliputi elemen-elemen fizikal dan spiritual menyebabkan ianya memerlukan keseimbangan antara aspek jasmania dan aspek rohania. Oleh itu, penghayatan agama ini berfungsi mencorakkan kerohanian atau kejiwaan manusia dalam kehidupannya sehari-harian. Keseimbangan kedua dimensi zahir dan batin menghasilkan adab yang baik sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, Tuhan telah mengajar kepadaku adab dan dia memperbaikkan adabku. Dengan hal ini, Al-Ghazali menggariskan usaha menghayati agama sebagai adab yang paling bermanfaat sebagaimana katanya. Bermaksud dan adab yang paling bermanfaat ialah menekuni dan memahami agama, zuhud di dunia dan makrifat mengenai
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut Al-Ghazali, sangat penting bagi seseorang memahami dengan penuh keyakinan tentang makna dan isi kandungan syahadah, iaitu penyaksiannya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana keyakinan tersebut dapat mendukung Ia mengandungi keyakinan tentang kewujudan zat, sifat dan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keyakinan kepada semua perkara yang didengar melalui pengajaran agama, iaitu samciat seperti pengumpulan dan kebangkitan sesudah mati, pertanyaan mungkar dan nakir, azab kubur, neraca, titian syurga dan neraka. Termasuk dalam bahagian ini adalah keyakinan terhadap rukun-rukun iman. Persoalan iman dan keyakinan mempunyai kesan kepada rasa taat di dalam hati manusia dan menjadi pendorong untuk beribadah dengan keyakinan terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala serta azab siksanya. Aspek kerohanian diri melalui ibadat memberi penekanan kepada kepentingan meningkatkan kerohanian melalui jalan ibadah merupakan tumpuan Ihya Ulum Al-Din, Minhaj Al-Si Abidin dan Ayyuha Al-Walad. Di dalam Ayyuha Al-Walad, misalnya Al-Ghazali memulakan pandangan berbentuk amaran tentang tanda-tanda berpaling atau kebencian Allah kepada seseorang hamba ialah apabila ia sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kena-mengena atau tidak mustahak baginya. Di samping menjelaskan bahawa jika berlalu waktu dari seseorang hamba dalam keadaan ia mengerjakan sesuatu yang selain dari tujuan sebenar, ia dijadikan oleh Allah di dunia ini iaitu untuk beribadat kepadanya, maka layaklah nanti ia ditimpa penyesalan yang panjang dan sesiapa yang mencecah 40 tahun dalam keadaan amal baiknya tidak dapat mengatasi amal jahatnya, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya ke neraka. Hikmah bersuci. Kenapa kita perlu bersuci? Ini adalah kerana menurut Al-Ghazali, Allah menganugerahkan ibadah kepada hamba-hambanya dengan kebersihan dan menjadikan air untuk mensucikan aspek zahir. Kebersihan dan kesucian zahir bukan matlamat akhir, bahkan jalan permulaan bagi menuju penyucian batin. Kesucian tidak sekadar membangun aspek zahir melalui pembersihan dengan menyiram air, bahkan mengandungi hikmah untuk mensucikan segala rahsia hati. Menurut beliau lagi, 4 tingkatan bersuci yang harus dihayati ialah mensucikan anggota zahir, hari hadas, kotoran dan benda yang menjijikkan. Mensucikan anggota badan dari segala perbuatan jahat dan dosa, mensucikan hati dari segala pekerti yang tercela atau sifat-sifat rendah yang terkutuk, dan mensucikan diri, rahsia hati atau batin dari sesuatu yang lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hal yang perlu diingatkan adalah semua yang jijik atau kotor pada batiniah manusia wajib dibersihkan, malah lebih banyak dan tidak terhingga berbanding mensucikan aspek zahir manusia. Kita sebagai umat Islam juga diperintahkan untuk solat dan puasa. Mengapa? Ini adalah kerana solat ini memberi kesan besar kepada kesejahteraan kerohanian seseorang kerana ianya adalah tunggak keyakinan dan merupakan jalan utama untuk mendekatkan diri ini kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut Al-Ghazali, itu Imam Al-Ghazali, segala pergerakan, perlakuan dan amalan zahir berkaitan solat bermula daripada azan, takbir, penyempurnaan rukun termasuk rukuk, sujud, tasyahud, solat fardu dan solat sunat secara berjemaah. Kesemuanya ini mengandungi rahsia tersendiri.
untuk tujuan pembersihan jiwa dan pembentukan peribadi manusia. Ini terhasil daripada solat yang bernyawa dan hidup batinnya dengan adanya khusyuk, adanya niat, hati yang hadir serta ikhlas. Khusyuk secara ringkasnya terhasil dari iman dan keyakinan kerana faktor-faktor seperti memahami apa yang dibaca di dalam solatnya, mengagungkan Allah dan takut kepadanya kerana mengenal dan merasakan kehebatan kekuasaannya, mengharapkannya kerana mengenal kelembutan dan kemurahannya, rasa malu kerana mengetahui kelemahan dan keaiban diri, bahawa hawa nafsu, kurang keikhlasan, kekotoran batin kerana menyedari kecenderungan diri kepada kebahagiaan yang segera di dunia ini. Juga kerana menginsafi bahawa Allah ini maha melihat segala rahsia dan getar hati yang tersembunyi. Solat dalam bentuk inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi, berpuasa menurut Al-Ghazali sebagai benteng pencegah dari gangguan hawa nafsu, mengukuhkan kerohanian dan mententeramkan jiwa. Ia mempunyai 3 tingkatan yang mana semakin tinggi tingkatannya puasa seseorang, semakin tinggilah tingkatnya kerohanian dan peribadi luarannya. Puasa umum mencegah perut dan kemahuan dan keinginannya. Puasa khusus pencegahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan anggota-anggota lain daripada melakukan dosa. Jadi, puasa khusus dari khusus iaitu selain merangkumi tingkatan 1 dan 2, menjangkau kepada puasa hati dari segala cita-cita yang hina dan duniawi, sifatnya serta mencegahnya dari memusatkan segala amalnya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di sini bahawa tujuan puasa ialah untuk mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu bagi menguatkan jiwa kepada takwa. Pelajar-pelajar, adakah anda semua membaca Al-Quran setiap hari? Kenapa kita perlu membaca Al-Quran? Kerana pembacaan Al-Quran iaitu tilawah Al-Quran mempunyai 10 ciri yang mesti dihayati pada dimensi dalaman iaitu batin seseorang untuk ia mendapatkan hikmah dari bacaan tersebut. Ciri tersebut ialah pertama, faham tentang keagungan dan ketinggian apa yang dibaca sebagai perkataan atau kalam Allah. Kedua, mengagungkan Allah yang memiliki kalam tersebut. Ketiga, menghadirkan hati termasuk fikiran ketika membaca. Keempat, menghadirkan pengertian iaitu membaca dengan tartil secara zahir dan memudahkan tadabbur makna secara batin. Kelima, memahami apa yang dibaca dengan cara berusaha memperoleh penjelasan bagi tiap-tiap ayat. Kemudian, mengelakkan diri dari penghalang kefahaman. Ketujuh, mengkhususkan apa yang dibaca terhadap dirinya dalam erti kata lain, merasakan dialah yang dimaksudkan dalam setiap kata-kata yang ditujukan di dalam Al-Quran. Kelapan, membekaskan iaitu memastikan ada kesan. Segala bentuk ayat yang dibaca pada hatinya mengikut situasi yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Kesembilan, peninggian iaitu hikmah yang didapati dari penghayatan makna ayat akan meninggikan orang yang membaca ke tahap mukarrabin dengan ihsan yang akan menyebabkannya merendahkan diri, merasa malu dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mukarrabin merupakan orang-orang yang dekat kepada Allah Taala. Kesepuluh, pelepasan iaitu melepaskan diri dari memandang diri dengan penuh kesenangan, keselamatan dan kesucian. Seseorang yang berjaya menghayati pembacaannya sentiasa berwaspada dan merasa bimbang dengan kedudukan diri dan amalannya pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan bila membaca ayat-ayat yang menjanjikan kesenangan dan balasan baik, dia berdoa dalam hati dengan penuh pengharapan agar Allah memasukkannya di kalangan para solehin yang layak merasainya. Sebaliknya pula, apabila membaca ayat-ayat yang berisi celaan terhadap orang-orang lalai atau derhaka, dia merasakan dialah yang ditujukan dan segera merasa takut dan mengharapkan dikasihani dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar-pelajar yang disayangi, akhlak dan budi pekerti pada hakikatnya menerangkan atau menjelaskan tentang keadaan dalam jiwa iaitu ruhiyah. Akhlak yang lurus pula merupakan manifestasi dari jiwa rohani yang sihat. Kelemahan dari sudut akhlak iaitu penyelewengan akhlak merupakan kesan dari penyakit hati. Menurut Al-Ghazali,
Setiap manusia mempunyai penyakit hati. Oleh kerana itu, Al-Ghazali menggesa rawatan untuk mengubat masalah-masalah hati mesti disegerakan. Ini adalah kerana jika ditangguhkan, penyakit hati atau masalah yang ada akan bertambah dan menjadi bertindih atau berlapis-lapis. Keutamaan merawat dalaman dan diri, hati dan jiwa ini merangkumi dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dasdaha mazhab wa qad zakadaha mazaflah. Surah Al-Syams ayat 9 dan 10. Bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Al-Ghazali memberi panduan pembentukan akhlak yang baik, memerlukan daya kawal yang tinggi kepada 4 aspek yang sangat mempengaruhi akhlak, iaitu kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan keadilan, iaitu keseimbangan di antara ketiga-tiga kekuatan tersebut. Jadi kekuatan ilmu ni hanya berlaku apabila berlaku perbezaan antara benar dan dusta, benar dan batin, antara baik dan buruknya sesuatu perbuatan dan tindakan. Apabila kekuatan ilmu ini menguasai seseorang manusia itu sehingga ia tak dapat berkompromi dengan sesuatu yang batil atau buruk, bererti telah terhasil hikmah, iaitu kebijaksanaan dalam dirinya. Hikmah merupakan keadaan jiwa yang menyebabkan manusia ini mengetahui ataupun menyedari kebenaran apabila berlaku kesalahan akibat perbuatan pilihannya sendiri. Hikmah inilah yang mendorong akhlak yang baik, sebagaimana firman Allah yang bermaksud Allah memberikan kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya, iaitu menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang memberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Jadi kekuatan marah dan kekuatan nafsu syahwat secara positifnya di sini adalah yang terkawal ataupun yang boleh ditahan dan dilepaskan kemarahan itu. Jadi menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan, hikmah yang berada di bawah penunjuk akal dan agama. Kekuatan keadilan pula ialah kekuatan jiwa untuk mengekang kemarahan dan nafsu syahwat secara adil dan memandunya mengikut kehendak hikmah. Jika marah dan nafsu syahwat boleh ditunduk dan dikawal oleh akal dan agama, marah akan bertukar menjadi keberanian dan nafsu syahwat pula bertukar menjadi ifah, iaitu penjagaan diri atau diri yang terdidik dengan akal dan agama. Atas asas inilah Al-Ghazali menyatakan bahawa induk kepada akhlak yang baik adalah empat sifat utama ini, iaitu hikmah, syaja'ah, hifah dan adil. Akhlak yang baik dan sifat-sifat lain yang terpuji merupakan cabang kepada induk ini. Proses pembaikan akhlak sangat berkait rapat dengan rawatan jiwa. Termasuk dalam konsep rawatan daripada jiwa ialah dengan menghapuskan perbuatan keji dan kerendahan akhlak dari jiwa. Di samping dalam masa yang sama berusaha menghiasi diri sendiri ini dengan sifat dan akhlak yang mulia, yang baik kepada jiwa sendiri. Jadi segala dalam proses pembaikan ini menurut Al-Ghazali akan memberi kesihatan kepada jiwa. Untuk mencapai tujuan kesihatan jiwa itu, Al-Ghazali menyarankan usaha pembaikan akhlak melalui proses latihan. Kawalan sifat marah, kawalan nafsu syahwat misalnya perlu kepada latihan iaitu riadah dan bersungguh-sungguh dengan amalan ketaatan untuk mengawal diri sendiri. Pembangunan pelajar bermaksud perkembangan, pembinaan dan peningkatan potensi pelajar dalam segenap unsur yang ada pada mereka, iaitu rohani, akal, emosi dan juga jasmani, serta pembangunan potensi pelajar dalam setiap aspek yang boleh membawa nilai mereka dari segi pengetahuan, kemahiran, kepimpinan, kepribadian dan sebagainya. Falsafah pendidikan negara memberi mesej penting dari segi keseimbangan makna pembangunan dalam konteks pelajar, iaitu tidak tertumpu kepada pembangunan minda atau intelek sahaja. Bahkan ia meliputi aspek spiritual, emosi dan fizikal.
Penghayatan agama yang merangkumi semua aspek keperluan kehidupan mempunyai fungsi penting dalam membangunkan manusia dari segi spiritual, intelektual, emosi dan fizikal mengikut sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengutusan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, barangkali Al-Ghazali melalui ketiga-tiga tidak pernah mengabaikan keempat-empat unsur insani tersebut dalam menggariskan panduan-panduan penghayatan agama sebagai matlamat penciptaan manusia di dunia ini. Walaupun Al-Ghazali turut membincangkan pembangunan diri yang berkait langsung dengan akal, emosi dan fizikal, namun beliau banyak memberi tumpuan kepada persoalan diri, dalaman manusia atau latifah rabbaniyah ruhaniyah yang menjadi paksi kepada pembangunan diri manusia secara keseluruhan. Hadirin sekalian, saya akhiri ceramah pada hari ini dengan menyimpulkan bahawa penghayatan agama yang membawa maksud menghayati, mengamal dan melaksanakan agama secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan dengan segala dimensinya, iaitu akidah, ibadah, akhlak dan syariah. Kerohanian merupakan suatu aspek yang mendasari penghayatan agama yang mana penghayatan dimensi akidah, ibadah, akhlak dan syariah kesemuanya memberi kesan kepada bahagian dalaman iaitu batin atau rohani seseorang manusia. Konsep pembangunan pelajar yang berteras dan berpaksikan penghayatan agama dengan penumpuan khusus kepada aspek kerohanian sebagai pembangunan dimensi dalaman seseorang manusia menurut pandangan dan pemikiran Al-Imam Al-Ghazali menerusi 3 karyanya. Al-Imam Al-Ghazali merupakan tokoh agama dalam banyak bidang dalam disiplin agama. Beliau membincangkan aspek kerohanian atau kejiwaan manusia berasaskan diri dalaman yang halus yang merangkumi dalam 4 unsur iaitu qalbu, ruh, nafsu, akal mengikut situasi masing-masing. Secara keseluruhan, Al-Ghazali memberi perhatian khusus kepada penjagaan dan pemeliharaan unsur diri yang halus kerana dari diri inilah terbitnya tingkah laku luaran dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Dalam segi pembangunan pelajar, penghayatan agama berteraskan pendekatan pembersihan jiwa, tazkiyah al-nafis, dijadikan panduan dan diberi keutamaan oleh pihak-pihak perancangan kurikulum atau program kurikulum untuk pelajar-pelajar. Penghayatan agama sebagai asas pembangunan pelajar yang mengharapkan dapat melahirkan generasi rabbani yang disebut oleh Fatih Yakan sebagai generasi yang memberi tumpuan dan kepatuhan yang menyeluruh dan tidak berbelah bagi kepada Allah SAW dalam menunaikan segala syariat dan mengikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga fitrah yang mengalir ini dalam setiap pergerakan, ibadat, akhlak dan pergaulan mereka di dalam setiap aspek kehidupan pada ketika sunyi atau terang-terangan seluruhnya dalam penguasaan Allah SAW dan dalam ketaatan kepadanya. Sekian, selesai sudah ceramah daripada kami. Sesungguhnya yang jahat dan segala kekurangan itu datangnya dari saya dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.